Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita. Apa khabar? Apa khabar semua ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah serta abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian serta sidang nurtizen sekalian. Dan mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan kepada kita, InsyaAllah. Seperti biasa, jom kita mulakan dengan asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Mudathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun alaikum ma'lum syahir syahid Syahid masyhud bashir mubashir nadir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Munzir nurun sirat misbah huda Mahdi munir da'in mad'u mujib Mujab hafi afu wali haqu Qawi amin ma'amun karim mukararam Bakin matin mubin mu'ammil wasul Zukuwatin zu hurmatin zu makana Zu izin zu fadlin muta' muti' Qadamu sidqin rahmah busyara Ghaus ghaisun ghiyas ni'matullah Hadiyatullah urwatu saqa Siratullah siratu mustaqim Zikrullahi sayfullahi Khatibul umami Alamul huda Kashiful kurabi Rafi'ur rutabi Izzul arabi Sahibul faraji Asma'un nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita. Dan mudah-mudahan pada malam ini pada manfaat dan kebaikan kepada kita. Malam ini saya tak ada bersama siapa-siapa. Saya malam ni adalah Amin solo. Orang ada one solo kan, Amin solo. Tak ada tetamu malam ni ya. Tetamu kita, saya seorang pada malam ni dan untuk kita semua insya-Allah ya. Okey, so apakah perkongsian kita pada malam ini? Okey.
Malam ni kita nak cerita sikit mengenai kita sebagai orang Melayu di Nusantara ni So kita nak cerita sikit mengenai malam ni kisah kita kan, yang berada di Nusantara ni, kisah atuk-atuk kita, atuk-atuk kita di Nusantara ini. Okey. Dulu bahagian Nusantara ini ada dua tanah kan. Satu dipanggil tanah Melayu, satu dipanggil tanah Jawa ya. Jadi kalau sebut Kepulauan Melayu, dia bermula daripada Sumatera sana sampai ke semenanjung tanah Melayu, sampai ke selatan Thailand, sampai ke Filipina sana tuan. Itu adalah maknanya Kepulauan Melayu Melayu. Jawa ni bermula dari Jakarta sampai ke bawah tu. So maksudnya bila sebut maknanya Melayu, maknanya itu Kepulauan Melayu kita. So maknanya kita berada di Kepulauan Melayu. So di mana ketika Portugis datang pada 1511, kemudian Spain datang, kemudian mereka maknanya membahagikan negara ni dan mereka mengaku negara ni tanah jajahan mereka kan. So jadi maknanya dipecahkan sampailah akhirnya berlaku maknanya kurun ke-19, maknanya pengiktirafan sebuah negara-negara, maka maknanya dipecahkan. Sebahagian tanah Melayu ni sebahagian berada di Indonesia, sebahagian berada di Malaysia ni, Singapura, Thailand, begitu juga dengan Brunei, begitu juga dengan mana Thailand, Myanmar pula, Cambodia dan sebahagian daripada Vietnam. Itu maknanya adalah kepulauan tanah Melayu. Jadi maksudnya kalau ada orang sebut kau ni sebenarnya daripada Indonesia baru wujud beberapa ketika, macam mana Malaysia baru wujud mana 1957. Jadi maknanya negara yang moden sekarang ni baru saja. Tapi bila disebut bangsa Melayu dan bangsa Jawa, kita satu rumpun, mana dua kepulauan ini so ini maknanya orang Melayu kita ni. Okey, apa yang ada pada orang Melayu ni? Okey. So, dalam hadis Nabi SAW ada menyebut bahawa besok akhir zaman yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam ini, dia daripada dua tempat. Satu daripada negeri Mawara'an Nahar, negeri di belakang sungai. Mawara'an Nahar ni negeri di belakang sungai. Negeri apa di belakang sungai ni? Negeri-negeri belakang sungai ni iaitu negeri Tantan maknanya ada dua buah sungai, Sungai Amu Darya dan Sungai Sirdarya. Malam ni kita cerita Sinar ni sejarah Islam Nusantara. Sinar sejarah Islam Nusantara. So maknanya kebangkitan Islam besok akan disemarakkan di dua tempat. Satu negeri Mawara'an Nahar, Kingdom Behind the River. Kingdom Behind the River, maknanya negeri belakang sungai, iaitu negeri belakang sungai ni negeri Tantan. Ada dua buah sungai, iaitu Sungai Amu Darya dan Sungai Sirdarya. Itu negeri-negeri Uzbekistan. Kalau sekarang ni Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Dagestan, apa lagi, Gohidgostan, kata Ramli. Mana negeri Tantan Tan ni maksudnya tanah. Uzbekistan maknanya tanah Uzbek, Tajikistan tanah Tajik, Kyrgyzstan tanah Kyrgyz. Tan ni tanah. So maksudnya bila sebut tan maksudnya tanah. Lepas tu kalau dalam bahasa Hindustan, dalam bahasa Urdu, ketika Ali Jinnah ni Qaid Azam Ali Jinnah dia cuba membuat sebuah negara Islam, mana orang Islam semua dulu tanah India dulu orang Islam, maknanya dipecahkan, maka dapat kemerdekaan, dinamakan negara itu negara Pakistan. Kita ada Mr. Zahir Abbas, Qaid Azam Ali Jinnah, maka dia namakan negara dia adalah negara Pakistan, iaitu tanah yang suci. Okey, maka ketika itu India menamakan negeri dia sebagai Hindustan, tanah Hindu. Kita pun kita pun lagu Hindustan tu maksudnya tanah Hindu. Itu India bagi nama dia sebab Qaid Azam Ali Jinnah waktu tu dia maknanya menamakan negeri Islam iaitu Pakistan. Okey, tak termasuk Kelantan, tak termasuk Kuantan, tak termasuk negeri Tantan yang lain. Okey. So jadi ibu kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Jadi maknanya negeri Tantan, Mawara'an Nahar, negeri-negeri di belakang sungai. Ustaz tanah Kuantan, Kelantan tak termasuk. Macam tu juga dengan mana lagi? Yang ada Tantan belakang kan. Ini memang the real negeri Tan, negeri Tan.
Okey, yang keduanya adalah negeri-negeri bahagian timur. Kan? Timur itu dipanggil Far East. Maknanya timur jauh, timur jauh. So oleh kerana hadis ini disebut daripada Madinah. Timur Madinah mana? Wallahu alam. Timur Madinah mungkin bahagian India, Pakistan, mungkin bahagian kita Nusantara ini, mungkin China, mungkin Jepun. Ini semua adalah tanah-tanah timur. Sebab itu ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian, Masya Allah, सब कुछ जनता पाकिस्तान के पाकिस्तान है हमारा भाई मुसलमान के भाई Alhamdulillah. Allah ke syukur. Mr. Zahir daripada Pakistan. Okay, so jadi maknanya kita sambung balik. So jadi maknanya selepas Rasulullah wafat, para sahabat berusaha mengislamkan dua tempat ini, iaitu negeri-negeri belakang sungai Mawar an-Nahar dan juga negeri-negeri timur. Sebab itu pendakwah datang. Kalau negeri-negeri di mana belakang sungai itu, kita boleh jumpa satu kumpulan pendakwah yang dipimpin oleh sepupu Nabi SAW, Qutham ibnu Abbas. Qutham ibnu Abbas ni abangnya Abdullah bin Abbas. Qutham ibnu Abbas, Qutham ibnu Abbas, abangnya Abdullah bin Abbas. Qutham ibnu Abbas, dia kalau dalam hadis, Qutham ibnu Abbas ashbahan Nabi SAW khalqan wa khuluqan. Abbas ni siapa? Abbas ni pakcik Nabi, maknanya Qutham ni sepupu Nabi lah. Jadi Qutham ibnu Abbas ashbahan Nabi SAW khalqan wa khuluqan. Dia adalah sebiji macam Nabi SAW daripada bentuk rupa dia dan dia punya perwatakan. So maksudnya, kalau orang maknanya rindu pada Nabi SAW, mereka akan melihat Qutham ibnu Abbas. Sebab Qutham ni dia punya perwatakan dia dan perawakan, maknanya zahir dia, cara dia make up serban, cara dia senyum macam Nabi SAW. Sebiji ashbahan Nabi SAW khalqan wa khuluqan. Dia memimpin dakwah untuk ke negeri Tantan, kan? Abang Qutham bin Abbas, abangnya Abdullah bin Abbas. Itu yang memimpin, maknanya memimpin negeri Tantan sana itu. Dan makam dia berada di Samarkand. Samarkand sekarang berada di Samarkand sekarang ni di Uzbekistan. Makamnya ada di Uzbekistan. Okey. Siapa yang lead untuk pergi ke negeri-negeri timur? Yang lead pergi negeri-negeri timur adalah Allahumma salli adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ada adik namanya Abdullah bin Abi Waqqas. Abdullah bin Abi Waqqas dia yang lead untuk pendakwah bahagian timur. Makamnya ada di mana? Makamnya berada di Guangzhou, China. Di Guangzhou, China. Kalau kita pergi Guangzhou besok, kalau lepas PKP ni kan, kadang-kadang orang pergi ke Guangzhou, beli beg tangan lah, beli itulah, beli ini dan sebagainya. Jangan lupa berziarah makam sahabat bernama Abdullah bin Abdullah bin Abi Waqqas, maknanya Abdullah bin Abi Waqqas. So jadi maknanya dia adalah adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi orang Cina sekarang dia bermula daripada tahun 2000. Dia kata bahawa apa yang berada di Guangzhou tu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi sebenarnya tidak. Sebab kalau ikut kitab Muwatta Imam Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya berada di Baqi'. Di Baqi', Sa'ad bin Waqqas ni terkenal dengan pemanah tepat. Kalau sekarang ni macam sharpshooter lah. Kalau sekarang ni mana sekali dia panah kan, maknanya sharpshooter lah. Maksudnya makamnya ada di Guangzhou, di China sana. Ini pun sedap juga. Di depan makamnya itu tertulis kata-katanya, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan kembali lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Dan terbukti Islam tersebar di bumi China, Masya Allah. Maksudnya itu yang memimpin, maknanya apa? Maknanya negeri-negeri bahagian timur. Okey. Ada satu makam ditemui di Baros, Indonesia. Baros tu Kepulauan Melayu. Sekarang ni berada di Indonesia lah.
Tapi Baros ni salah satu tempat di Kepulauan Sumatera. Maknanya Kepulauan Melayu kita. Kepulauan Melayu ni adalah daripada Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu, selatan Thailand, sampai ke Filipina. So itulah tanah-tanah itu adalah tanah Melayu ataupun maknanya bangsa Melayu. Jawa daripada sekarang Jakarta ke bawah. Okey. So jadi maknanya ada satu makam ditemui di Baros, Indonesia. Kalau sekarang Indonesia lah. Kalau dulu Kepulauan Melayu kita, kan? Orang Melayu adalah orang yang awal dapat Islam dulu, Maknanya orang Melayu ni di awal dapat Islam dulu. Okey. Maksudnya di Baros tu ada tu makam wafatnya pada tahun 38 Hijrah. 38 Hijrah. Kalau 38 Hijrah, kalau tak sahabat, tabi'in yang dekat sana tu. Cuma maknanya kita tak tahu betul-betul nama dia sebenar, kan? Masa dulu kan kubur tu tak ada nama sebagainya, kan? Kita tak tahu nama sebenar. Dan catatan-catatan mengenai bangsa Melayu ini telah diangkut ketika Nusantara ni tumbang ke tangan Spanyol, ke tangan Portugis dan sebagainya. 38 Hijrah, dan ada beberapa universiti sedang buat kajian siapakah yang berada di sana tu. 38 Hijrah. 38 Hijrah, maksudnya 38 Hijrah. Kalau tak sahabat, maka tabi'in yang berada di sana. Okay? Kenapa para sahabat bersungguh-sungguh? Kenapa para sahabat bersungguh-sungguh untuk mengislamkan dua tempat ini? Mengislamkan tanah-tanah timur dan juga negeri-negeri di belakang sungai. Kenapa? Kerana daripada keturunan anak-anak timur ini dan keturunan Mawara an-Nahar akan bangkit nanti orang-orang yang akan menyemarakkan Islam akhir zaman. Sebab itulah ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah sekalian, kan, maknanya para sahabat berusaha untuk mengislamkan bangsa timur. Kalau ikut untuk apa? Apa nak susah-susahnya? Nak belayar di negara Arab sana, apa nak susah-susah? Kalau nak ikut, kan? Mereka dah bertombangkan Rom dan Parsi. Maknanya kaya dah, kalau nak kira kaya dah, kan? Apa lagi nak? Tapi sebab bangsa timur, anak-anak bangsa timur dan juga negeri Mawar, negeri Tantan ini yang akan menyemarakkan maksudnya kebangkitan Islam akhir zaman. Okey. Saya tak nak cerita mengenai negeri-negeri timur di tempat-tempat lain. Kita nak fokus Nusantara sebab kita sekarang ni ada di Malaysia. Ibu-ibu, kakak, maknanya ada di Kuantan, ada di Gua Musang, ada di Kedah, ada di Johor, ada di Terengganu dan sebagainya. Tapi timur tak tahu mana. Sebab tu para sahabat berusaha mengislamkan bangsa-bangsa timur keseluruhannya. Sebab timur tak tahu mana. Tapi kita nak cerita mengenai bangsa Melayu kita, ya. Kita nak cerita pasal bangsa Melayu kita ni sendiri, ya. Okey. So, kita cerita pasal bangsa Melayu kita ni. Okey. Pertama sekali, orang-orang kafir, Yahudi dan juga Nasrani, mereka adalah orang yang percaya hadis. Kan? Oh, ya ke Ustaz? Mereka percaya hadis? Ya, betul. Kan? Mereka adalah orang yang percaya hadis, sebab ahli kitab ni ataupun Bani Israel ni, oleh kerana banyaknya Nabi diutus kepada Bani Israel, jadi nature percaya pada benda gaib ada pada mereka. Nature benda gaib ada pada mereka. Sebab tu saya kalau pergi ke Baitul Maqdis, kan, saya kadang-kadang maknanya habis jemaah-jemaah, saya sekarang maknanya suka berbual, nak tahu cara mereka berfikir, orang Bani Israel, orang Yahudi, ahli kitab yang pakai berambai rambut ni, kan. Mereka percaya. Sebab itu kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut besok akhir zaman semua pokok-pokok dan batu-batu akan mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi penyembah syaitan, maka tangkaplah mereka, kecuali satu pokok bernama pokok Gharqad. Mereka sebahagian daripada orang Yahudi itu. Sebab tu orang Yahudi 2012 mereka memang purposely tanam pokok Gharqad di banyak tempat di sekitar Palestin dan Israel dah tanam, sebab mereka percaya hadis Nabi SAW. Mereka tahu okay, ada yang tulis kat sini, takkan Melayu hilang di dunia. Dan sebenarnya ada sambungan lagi tu, ramai orang tak tahu sambungan, takkan Melayu hilang di dunia. Ramai yang tak tahu sebenarnya perkataan tu ada sambungan, Apa dia? Takkan Melayu hilang di dunia selagi jauh ada di belakang. Okey. Tapi tak
tak ramai orang tahu. Perkataan tu sebenarnya tak habis. Okey. Jadi kakak tuan-tuan saya, maknanya memang di Nusantara ni, maknanya yang besar ada, maknanya bangsa Melayu dan bangsa Jawa lah. Dan takrifan Melayu pula, orang Melayu ni sangat bagus. Takrifan Melayu pula adalah beragama Islam, berbahasa Melayu dan berbudaya Melayu. Sebab tu dalam bangsa Melayu ni macam-macam bangsa ada, dan dikira macam bangsa Melayu. Orang Arab ada, orang Turki ada, orang Pakistan ada, orang India ada, orang Cina pun dah jadi bahasa Melayu. Maknanya Melayu ni dia takrifan Melayu tu. Orang Melayu ni takrifan bangsa Melayu tu maksudnya maknanya berbahasa Melayu, beragama Islam, bahasa Melayu dan berbudaya Melayu. Okey, sambung Jadi ibu kakak tuan-tuan muslim sekalian, orang Yahudi ni tahu, dia percaya hadis. Saya ada cerita tadi macam mana keadaan di Palestin sampai sekarang tahu, mereka percaya, mereka percaya hadis. Dan mereka kaji hadis-hadis akhir zaman sebenarnya. Mereka kaji hadis akhir zaman sebenarnya, dan mereka dapati bahawa kebangkitan Islam maknanya akan disemarakkan daripada dua tempat. Satu, Mawara'an Nahar, iaitu negeri-negeri timur, bagi negeri di belakang sungai dan negeri-negeri timur. Maka mereka berusaha untuk kafirkan balik kedua-dua tempat ini. Mereka berusaha kafirkan balik. Sebab mereka tahu bahawa tempat ini adalah maknanya akan disemarakkan oleh daripada dua tempat ini. Sebab itu kalau kita tengok apa jadi dekat negara Tantan. Negara Tantan pada dulu negara ulama, Bukhara, Masya Allah, Imam Bukhari kat situ, Imam Ad-Darimi pakar hadis kat situ, Imam Abu Hasan Al-Maturidi berasal dari situ, mana kubur situ, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, semua ulama-ulama daripada Mawara'an Nahar tu. Maka pada kurun ke-19 Red Army datang, maka menghancurkan 70 tahun. Mereka dilarang untuk mengamalkan agama. Sekarang Masya Allah, apa jadi kat sana tu? Di bahagian Nusantara kita ni juga sama juga. Yang lain di Nusantara ni adalah mereka datang, mereka ambil buku-buku, catatan-catatan. Sebab dulu buku-buku sejarah, catatan-catatan tu maknanya ada di istana-istana. Mereka angkut semua. Kalau daripada Melaka 1511, mereka angkut 2 buah kapal penuh dengan buku-buku Melayu. Catatan-catatan penuh dengan buku Melayu. Mereka bawa balik ke Portugis, tapi mereka cakap kapal itu tenggelam di tengah jalan. Sebab itu kita orang Melayu adalah orang yang tak tahu banyak mengenai sejarah kita. Yang cerita sejarah kita adalah orientalis. Maknanya mereka yang tulis mengenai sejarah kita ni. Kau macam ini, kau macam ini, kau macam ini, dan mereka terapkan, bangsa Melayu ni tak boleh, tak baguslah apa semua gini lah, apa semua macam-macam, untuk kita percaya. Dia yang tulis untuk kita percaya. Sebab itu kan, kalau mahu rosakkan tanaman, maka rosakkanlah akarnya. Kalau mahu rosakkan sebuah bangsa, rosakkan sejarahnya. Itu yang apa yang berlaku kepada kita di sini, sama ada tanah Jawa ataupun tanah Melayu. Mana tanah Melayu ni sekitar Sumatera, Semenanjung tanah Melayu, selatan Thailand sampai ke Filipin, itu tanah Melayu. Tanah Jawa mula daripada mana Jakarta tu ke bawah tu, itu semua tanah Jawa. Sebenarnya kalau mahu merosakkan tanaman, rosakkanlah akarnya. Kalau mahu rosakkan sebuah bangsa, rosakkanlah sejarahnya. Itu apa yang berlaku selatan Thailand. Orang selatan Thailand dilarang untuk belajar sejarah mereka sendiri. Sejarah Patani dilarang belajar tau. Dekat Patani, kita orang Malaysia lebih tahu sejarah Patani daripada orang Patani sendiri. Dilarang, malah diubah sejarahnya. Al-Aqsa, Palestin, mereka dilarang belajar sejarah mereka. Dilarang belajar sejarah mereka dan sebagainya. Maksudnya sama juga ajak berlaku dari kita. Jadi ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, saya yang terlibat dengan maksudnya kajian mengenai bahagian Nusantara ni, mula betul saya minat sejak bermula pada tahun 2009. Kenapa? Waktu tu saya menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Saya banyak ada cerita dalam ceramah saya, tapi ceramah kan dekat masjid kan waktu terhad.
Ini sebab ni waktu panjang, pelan-pelan pun semua kan. So maksudnya kita boleh cerita pelan-pelan. Okey. Jadi ketika saya dijemput di sana, Moscow State University ni macam Universiti Melayu lah kat sini, universiti besar. Kalau datang dekat Rusia, Moscow tu dah ada menara besar. Moscow State University tu di Rusia sana tu 2009 saya menjadi pensyarah jemputan dekat sana. Okay? Oleh kerana saya menjadi pensyarah jemputan, saya boleh masuk dekat perpustakaan bertanda merah. Perpustakaan bertanda merah ni maknanya perpustakaan yang orang luar tak boleh masuk. Hanya staff universiti saja boleh masuk. Kan? Dan yang memeranjatkan saya temui 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Sedangkan kita diberitahu bahawa sebuku kita ketika diambil daripada Melaka, tenggelam. Satu kapal Flo Delema bawa buku-buku Melayu kita di tengah jalan, tenggelam. Jadi kita tak tahu sejarah bangsa kita. Saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat di Saint Petersburg di Rusia. Saint Petersburg di Rusia. Salah satunya adalah catatan undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Okey, Islam datang di Nusantara, orang Orientalis tulis kurun ke-12 kan, Nabi SAW kurun ke Nabi lahir 570 Masihi 570 Masihi Nabi lahir. Ini kalau ikut Masihi. Nabi dapat wahyu 610 Masihi. 610 Masihi Nabi dapat wahyu. Maknanya start kurun ke-7 lah. Kurun ke-7 kan. Orang Orientalis tulis kita ni dapat Islam kurun ke-11, 12. Maknanya lambat. Dan orang Melayu ni, saya tengah buat PhD, masih lagi diajar. Saya bidang syarah undang-undang masih lagi diajar. Orang Melayu tak pernah ada undang-undang bertulis. Yang ada adalah undang-undang adat daripada mulut ke mulut. Sehinggalah kedatangan Islam pada tahun mana kurun ke-11, kurun ke-12. Tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum wujud tulisan Jawi. Maksudnya, kalau sebuah bangsa sudah ada tulisannya sendiri dan undang-undang bertulisnya sendiri, maknanya sebelum kurun ke-7 bangsa tu maju dah sebenarnya. Kopi dia tak ada kat mana-mana tempat, hanya di Saint Petersburg di Rusia. Mana kena catatan yang mengatakan bahawa Flo Delema tenggelam dan buku Melayu tu maknanya habis. Saya jumpa di Saint Petersburg 13 manuskrip Melayu di Saint Petersburg saja. Saya tanya Prof, ada lagi tak? Maksudnya ada lagi tak mana buku-buku Melayu lama-lama? Ada kata dia. Ada. Maksudnya dekat England ada tempat, ada profesor yang jaga, dekat Australia ada profesor yang jaga, dekat Portugis ada profesor yang jaga, dekat mana banyak tempat ada. So jadi maksudnya sebenarnya benda tu ada. Saya sebenarnya ada kongsikan tau. Cuba type dekat Google kejap lagi, tunggu habis ceramah saya ni. Type dekat Google, Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya ada ambil gambar tu. Padahal memang mantap dia ambil gambar lah kan. Tapi saya ada ambil gambar. Dan saya ada rakamkan video pembahasan saya dengan profesor tu. Tulisan dia bukan tulisan, sebelum tulisan Jawi. Tulisan Jawi wujud apabila, maknanya wujud selepas kedatangan Islam dan Islam sudah menjadi sebuah negara bagi kerajaan Terengganu dan sebagainya. Saint Petersburg di Rusia. Saya ngajar di Moskow, tapi saya maknanya ada manuskrip di Saint Petersburg. Jadi saya travel dekat Saint Petersburg, jumpa prof yang jaga benda tu. Alexander apa nama prof tu pernah masuk blog tu. Mana saya pernah cerita manuskrip Melayu kan. Okey, kalaulah sebuah bangsa dah ada undang-undang bertulis dia, bangsa tu maju dah sebenarnya. Tulisan Melayu sebelum tulisan Jawi tu dia macam tulisan Thailand, macam tulisan Jawa lama, tapi bunyi Melayu tau. Barang siapa mencuri akan didenda 2 tahil emas. Dia ada lebih kurang dalam dalam 100 buku surat lebih. Tapi kita tak tahu benda tu.
Kita tak tahu benda tu, kan? Yang kita tahu orang Melayu ni lemah lah itu. Siapa itu dia benda tu? Yang itu dia benda tu adalah orientalis untuk melemahkan kita ni. Balik kepada falsafah Melayu tadi kan, kata-kata orang tua kita, kalau mahu rosakkan tanaman, rosakkanlah akarnya. Kalau mahu rosakkan sebuah bangsa, rosakkanlah sejarahnya. Sejarah kita tak tahu. Kita adalah orang Melayu yang tak tahu sejarahnya. Sebab apa? Sebab kita bangsa timur, kan? Kita bangsa timur, kan? Daripada hadis Nabi bahawa daripada anak-anak timur ini yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman. Mungkin bahagian China, mungkin bahagian Jepun, mungkin Pakistan, India. Tapi saya nak cerita bahagian Nusantara ini. Bahagian Nusantara. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, so jadi apabila ada mana penemuan-penemuan, saya balik waktu tu, saya bincang dengan Muslim Layar, saya bincang dengan UIA, saya kata ada keperluan untuk kita maksudnya untuk kita ada keperluan untuk kita buat PhD, hantar budak PhD dalam bab ni. Saya tak tahu dah ada belum dihantar anak-anak Melayu kita untuk PhD dalam bidang ini. Sebab saya tengah buat PhD saya masih lagi diajar tau. Orang Melayu tak pernah ada undang-undang bertulis, kan? Melainkan sehingga kedatangan Islam. Maknanya, kita cuma ada, kita macam bertamadun kurun ke-11, kurun ke-12 lah, kan? Sedangkan kita ada undang-undang bertulis kita kurun ke-7, kurun ke-6, kurun ke-5. Maknanya ketika dinasti Meng, dinasti apa semua, kita tu dah establish dah sebenarnya, kan? Tulisan aksara, betul, kan? So jadi maknanya itu satu benda kita kena sedar, kan? Kena sedar. Sebab tu kadang-kadang ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita jati diri kita orang Melayu ni kita tak berapa kuat. Sebab apa? Kita tak ada sejarah kita. Sebab sejarah kita telah ditulis balik oleh orang orientalis yang nak supaya kita percaya benda tu, kan? Lepas tu siapa-siapa yang tahu dan sebagainya, kan? Maksud itu tulisannya macam tulisan Thailand, Tamil, betul? Itu memang dulu tulisan Sanskrit punya bentuk-bentuk tulisan semua macam itu. Bangsa India guna, bangsa Thailand guna, bangsa Jawa guna, bangsa Melayu pun guna. Bentuk karakter tu macam hari ni lah, macam tulisan Rumi, kan? Orang putih guna, kita guna, maknanya apa lagi? Maknanya tempat-tempat lain pun guna, kan? Maksudnya tulisan Rumi tu, karakter dia. Tak boleh nak cakap itu sebenarnya tulisan India lah, tulisan Thai, tak. Tapi karakter Sanskrit tu, kan? Maknanya digunakan. Jadi biar kakak, tuan-tuan, muslimat alhamdulillah sekalian. Okey. So balik kepada apa yang sebenarnya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Maknanya dia tidak menyebut kecuali satu yang telah diwahyukan kepadanya. Maksudnya kita mudah-mudahan maknanya kita sebagai orang Melayu, mudah-mudahan sebab kita bangsa timur, kita tak tahu, kan? Yang menyemarakkan bangsa timur tu yang mana satu, kita pun tak tahu. Tapi mudah-mudahan kita terlibat, dan sama-sama tuntut ilmu betul-betul, kita bangunkan peribadi betul-betul, bangunkan akhlak betul-betul, bangunkan usaha betul-betul. Sebab tu ceramah saya bukan dalam 30 hari, kan? Sebelum ini saya mau cerita mengenai circle of action. Macam mana nak minta balik, saya pernah tanya. Negara Malaysia wujud 1957. Okey, siapa yang nak claim? Benda tu dah berada beratus tahun lepas dah. Nak claim macam mana? Hak siapa nak claim? Kesultanan Melayu dah tak ada dah. Kesultanan Melayu Melaka tak ada dah. Siapa nak claim? Saya pernah tanya benda ni. Macam nak claim benda ni? Siapa awak nak claim benda ni? Siapa awak yang nak mengatakan ini hak awak? Malaysia wujud 1957. Indonesia pun lebih kurang itu macam tu juga. Siapa yang nak claim? Jadi tak ada siapa boleh lah. Jadi maknanya dalam berada kat sana, berada di saya tak faham bahasa Sanskrit tu. Profesor tu kaji, profesor tu terjemahkan untuk saya. Ada kata dalam dunia tak ramai lagi boleh baca tulisan aksara ni, tulisan bangsa tak ramai boleh baca ni. Cuba kuatkan, saya ada video dia. Jom kita tengok. Ini ada suara tak? Ini sekejap. Ini saya tunjukkan video dia. Okey. Ini adalah klip
ketika saya mengajar di sana. Dan mereka selalu beli diskaun. ini orientalis Ini suatu naskah asli Melayu Indonesia yang tidak ada naskahnya yang lain di mana saja, melainkan hanya di Saint Petersburg di Rusia. Bahasa Melayu asli memang suatu bahasa yang bagus sekali. Berapa lama dah tu berkecimpung dalam pengajian bahasa Melayu dan Nusantara ni? 60 tahun Profesor ni. Ni ketika IG ni dia terbalik sikit atau yang waktu tulisan dia terbalik Sekarang berada di Saint Petersburg, Rusia. Because we are friends. Okay. Friend. I like Malaysia. Sayang Malaysia. Sayang Malaysia. Berapa pepatah Anda tahu? Sedikit-sedikit, nanti lama-lama. Ini anak murid saya ni. Hutang emas boleh dibayar. Mudanya waktu tu ialah 2009. Kan? Waktu tu sekarang pun muda juga lagi. Rasanya juga kena di sini mengenai saya kalau saya memang berhutang budi pada Malaysia. Berhutang budi dan mana saya boleh bayar dengan emas, dengan uang, segala kebaikan saya harapkan kepada negara ini, kecintaan saya. Okey. Okey, itu sedikit mana klip video so maksudnya bagaimana orang-orang yang berada di sana, the group orientalis. Saya nak cerita sikit sejarah orientalis ni macam mana orientalis boleh wujud Okey, peribahasa dia hafal. Okey, orientalis ni adalah orang yang belajar bangsa-bangsa timur. Sebenarnya fokus dia kepada bangsa Muslim Bangsa Muslim kan orang timur. Kita kan bangsa-bangsa timur Okey. Ketika mereka ni bermula selepas daripada peperangan salib. Peperangan salib maknanya habis, orang-orang salib ni mereka berusaha untuk mengkafirkan negara Islam balik. Kemuncaknya adalah perang salib Akhirnya perang salib maknanya ditamatkan maknanya oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 1187 Masehi. Pada 1187 Masehi, tentera salib kalah dan kota Baitul Maqdis dapat diambil balik kepada oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kekalahan mereka pada peperangan salib pada kurun ke-12 itu, mereka belajar satu benda. Apa yang mereka belajar? Mereka belajar orang Islam tidak dapat dikalahkan dengan senjata. Semata-mata sebab orang Islam ni dia ada satu doktrin ataupun satu pengajaran ilmu maknanya satu ilmu ataupun satu bab ilmu, iaitu mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Kita kan maknanya kematian kan sebahagian kehidupan kita sebagai orang Islam. Jadi bermula daripada kurun ke-12, mereka membentuk satu grup dipanggil grup orientalis. Orientalis mana mengkaji bangsa-bangsa timur. Jadi grup orientalis banyaklah. Ada grup orientalis bangsa Melayu, bangsa Pakistan, bangsa India ada, bangsa Parsi ada, bangsa Arab ada, dan mereka fasih sebagai mereka menghafal Quran lagi. Fasih cakap bahasa Melayu ni. Fasih mereka macam yang tadi tu, yang tengok tadi adalah grup orientalis yang mempelajari mengenai bangsa Melayu kita. Mereka boleh baca Jawi, boleh baca Quran, mereka baca Jawi lagi lagi fasih kadang-kadang ada bersetengah kita tau. Waktu grup tu datang kat Malaysia, ada satu orang sahabat saya, dia bawa berjalan di sekitar Kuala Lumpur, pergi ke Tugu Negara. Tugu Negara tu kan ada bahasa Jawi tu. Kawan saya ni cuba nak bacakan geng Rusia ni yang baca lebih lancar. Bersatu bertambah mutu. Dia baca lebih lancar daripada kita.
sebab dia guru orientalis kan. Tapi alhamdulillah banyak juga bila mereka dah belajar pasal bangsa Melayu, pasal memahami tentang bangsa Melayu, akhirnya mereka nak jadi macam Melayu, mereka masuk Islam. Ramai juga kan. Tapi itulah ceritanya guru orientalis. Orientalis ni maksudnya orang yang belajar mengenai bangsa-bangsa timur. Orang belajar mengenai bangsa-bangsa timur, itu maksud orientalis. Waktu saya berada di Rusia, saya rapat dengan dua guru orientalis. Satu orientalis bahagian bahasa Melayu kita, satu lagi bangsa Parsi. Sebab Parsi dengan orang Melayu ni ofisnya sebelah-sebelah. Saya kalau pergi ke tempat yang Melayu tu, maksudnya ni lah, maknanya jumpa yang Parsi ni lah. Parsi ni maknanya orang Iran, bahagian Uzbekistan, dah ada orientalis dia tau. Ini guru-guru orientalis dia mengkaji bahasa Melayu. Dekat pustakaan mereka, kajian bahasa Melayu, buku-buku kajian dia kurung ke-15, 16, 17, 18, 19. Maksudnya mana kurung-kurung itu ada. Okey. Mufti apa nama? Mufti Wilayah Baru. Dr. Lokman Dr. Lokman, Abdullah Dr. Lokman ni Mufti Wilayah Baru. Dr. Lokman ni anak ayah dia adalah tuan guru saya. Saya pun pernah belajar dengan Dr. Lokman ni juga dekat Universiti Melaya. Ayah dia adalah tok guru Pondok Lubuk Tapah. Tok guru Pondok Lubuk Tapah dekat Kelantan, pasal Allah yarham. Allahyarham Ajilah ataupun Haji Abdullah, Pondok Lubuk Tapah apa nama mufti wilayah sekarang Dr. Lokman tu bin Abdullah tu tok guru besar tau dekat Kelantan, tok guru Lubuk Tapah. Kajian mengenai Pondok Lubuk Tapah pun ada. Kajian mengenai pondok-pondok pun ada kat sana. Okey, Masya Allah. Kita akan sambung kisah ni, memang menarik. Itu menarik kita kan, Masya Allah. Saya ditrain untuk public safety diving. Public safety diving ni dekat Georgia, dekat US dekat Georgia. Dekat Georgia saya ditrain, maknanya saya dalam diving ni saya organisasi PADI. Saya dah course director. Course director ni maknanya instruktur paling tinggi lah dalam dunia ni, lebih kurang 2,000 orang je course director ni kan. Sebenarnya jadi saya dihantar oleh PADI untuk ambil course public safety diving dekat Georgia. Dekat Georgia ni dia dekat dengan Fort Benning. Sama biasa dengan US. Fort Benning ni tempat melatih tentera-tentera US. Memang waktu saya belajar dekat situ, memang yang dengan saya memang polis, tentera US sekali yang belajar public safety diving ni. Okey, Fort Benning ni tempat latih tentera-tentera US. Kalau kita baca macam Captain America dalam cerita Avenger tu kan. Maknanya kat situlah dia dilatih tu. Maknanya Fort Benning tu. Dekat Fort Benning ada museum. Saya diajak untuk masuk museum. Sejarah keris dan keris dari Pos Nusantara kurun ke-16 ada di Fort Benning. InsyaAllah saya boleh kongsi dengan gambar dia. Maksudnya Masya Allah kan, mana bangsa kita ni, buku-buku kita, sejarah-sejarah kita semua dipecah-pecahkan, dan dia menjaga dia. Keris kita kat sana ada di Fort Benning tau, kurun ke-16 kurun ke-17 kan, di Fort Benning, dekat museum Fort Benning. Siapa yang duduk, sampai malam-malam dia tak daripada Florida ke Georgia. Saya tak jauh. Kalau drive dalam 6 jam kot, 5 jam 6 jam boleh pergi museum di Fort Benning kat sana. Itu tempat tentera, museum tentera situ, Fort Benning. Okey, jadi memang kakak tuan-tuan sekalian, so maksudnya alhamdulillah malam ni kita cerita mengenai sedikit tentang diri kita, orang Melayu, orang Jawa kan, sebab kita semua adalah orang Nusantara. Okey. So di maknanya apa yang perlu kita buat kan, saya taklah nak cerita pada hari ni untuk kita kembang-kembang hidup. Semangat ni, tapi tak buat apa-apa. Okey. Setiap daripada kita buat sesuatu benda. Nak buat apa? Buat circle of action tu. Jangan jadi orang yang malas. Pagi-pagi jangan tidur. Okay? Kemas rumah. Dia bermula dengan rumah dulu. Kemas rumah, kemas dapur, kemas store kita, kemas peti ais kita. Kemudian nanti besok dah PKP dah okey. Libatkan diri untuk buat circle of action. Peringkat keluarga, peringkat masyarakat. Libat dengan masjid, surau, rumah-rumah kebajikan. Buat circle of action lebih besar lagi. Siapa yang boleh terlibat untuk peringkat negara, maknanya mungkin berkhidmat apa-apalah, maknanya apa untuk negara, boleh lagi peringkat ummah Islamiah pula,
pergi ikutlah, maknanya misi-misi kemanusiaan dan sebagainya. Maksudnya kita membuat circle of action demi circle of action, kan? So jadi maknanya kita jadi orang bangsa yang memberi manfaat sangat, memberi manfaat kepada yang lain-lain. Tapi jangan malas, rasanya jangan malas. So kuliah saya sepanjang saya tekankan circle of action, circle of action, circle of action tu maknanya buat sesuatu benda. Maksudnya kan. Ibu kakak tuan-tuan muslim saya selamat mengenali diri sendiri. Sebab bila kita kenal diri kita, kita ada jati diri kan. Taklah kita baca banyak pasal orang putih, kita nak jadi orang putih. Orang putih banyak bahasa mari kita nak jadi kita. Nak jadi kita tau. Saya anak murid saya waktu dekat St. Petersburg, dekat Moscow State University, kan? Nama saya Roma. Nama Melayu saya Ibrahim. Ui, dia nak jadi macam orang Melayu. Orang Melayu nak jadi macam orang putih. Sebab apa? Kita tak tahu sejarah kita. Orang yang tahu sejarah diri dia, dia nak jadi macam kita. Sebab dia kata, dia tahu, orang Melayu memang hebat. Dia kaji dan dia tahu. Kita tak tahu, kita jadi orang putih. Nama saya apa? Nama saya Johari. Panggil John pun tak apa. Panggil John kan. Abang John. Ada nama Johari. Minta maaf siapa nama abang Johari. Mana maksudnya? Contoh je. So maksudnya buat circle of action banyak-banyak. Buat circle of action. Bayangkan saya buat banyak circle of action, ibu-ibu akak-akak banyak buat circle of action. Maknanya kita tidak jadi bangsa yang malas. Buat sesuatu. Jangan duk layan 3 benda yang menarik kita. Jangan duk layan mengeluh. Jangan duk layan menyalahkan orang sana sini. Jangan duk layan mendongkol. 3 benda ni bersihkan betul-betul beban kita. Bersihkan betul-betul. Dan supaya apa? Supaya kita ada masa 24 jam sehari. Tolak 6 jam kita tidur, kita ada 18 jam. 18 jam ni kita semua milik kita. So maksudnya 18 jam ni macam-macam circle of action kita boleh buat. Boleh buat ini, boleh buat ini, boleh buat ini. Tapi kalau kita duk 3 benda ni, duk mengeluh, apa benda lah, susah lah. Dah 3 jam dia ambil. Mendongkol, tak puas hati sana, tak puas hati, lagi 2 jam nak ambil. Menyalahkan orang ni semua, laki punya masalah, isteri punya masalah, ini orang tu punya masalah, ini mak mertua punya masalah. Dah lagi 5 jam kena ambil. Akhirnya 18 jam tu hanya berapa minit je, berapa jam je untuk kita sebenarnya. Tapi ya Allah, aku maafkan semua orang ya Allah. 18 jam semua milik kita. Bayangkan 18 jam tu macam-macam benda boleh buat. Macam-macam benda boleh buat. Sebab apa? Kita tak duk melayan benda-benda remeh, benda-benda yang menarik kita tu. So maksudnya tengok balik kuliah-kuliah saya tu, mana pengurusan emosi, pengurusan kecemerlangan. Mendongkol ni maknanya, mendongkol ni boleh tak tolong terjemah. Mendongkol ni tak puas hati. Mendam tak puas hati. Ada je tak puas hati kan. Bangun tidur dah tak puas hati dah. Pinggang ni sakit. Padahal ni marahnya pinggangnya sendiri padahal. Yang dimarahnya pinggangnya sendiri padahalnya. Yang dimarah tu kan. Sahur. Ini kurang masin, ini kurang kicap. Mendongkol kan. Macam ada je. Ngomen je. Bengkak. Ada orang bengkak Mendongkol, bengkak je. Ada je tak kena. Ya Allah, aku maafkan. Ya Allah, pegang. Ya Allah, semua orang takdir. Ini takdir aku Tuhan. Tolong kurniakan takdir yang baik untuk aku ya Allah. Barulah kita boleh bersihkan. Kalau kita bersihkan 3 benda ni, Masya Allah, 18 jam tolak tidur 6 jam 18 jam semua milik kita. Kalau kita habiskan 2 jam kemas store pun, store kita lama cantik dah. Kita punya peti ais lama cantik dah. Dapur kita lama cantik dah. Ruang kita lama cantik. Kereta kita jangan macam jamban. Kereta tak dikemas macam jamban. Orang tu kata macam jamban kereta kan. Kereta buang lah, sampah lah, apa semua buang. Maksudnya banyak circle of action kita boleh buat. Maksudnya untuk jadi bangsa yang hebat, sebab dalam diri kita semua kita ada kehebatan, sebab kita khalifah. Cuma bagi kita, terutamanya orang di Nusantara atau orang Melayu kita selalu diceritakan kau malas lah, apalah, itulah, ini apa semua. Itu semua kata-kata mereka yang ingin merosakkan kita. So saya kongsikan pada hari ini, kita tahu diri kita sendiri, alhamdulillah. So banyakkan circle of action. Banyakkan circle kita macam jamban.
Jamban bukan lebih bersih lagi kadang-kadang. Apa sih kan? Jangan apa nama, jangan asyik nak rehat, ada benda menangguh kerja, mendongkol, tak puas hati orang sana, tak puas hati orang sini, menyalahkan orang sana, mengeluh je, mengeluh tidak merubah apa-apa. Buat circle of action. Kan ya, betul, kita bangsa yang hebat. Kan? Lama tak dengar perkataan macam jamban orang Johor guna bersebah macam jamban. Jom jadi rajin, betul. Jom jadi rajin. Okey. The laziness, kemalasan ada yang inborn. Inborn ni mana lahir-lahir dia ada kemalasan. Kita kena ada awareness dulu, aku ada benda ni. Kan? Sebab benda malas ni hanya kita dengan Allah je yang tahu. Bini takkan tahu, suami takkan tahu, mak mertua takkan tahu, kan? Mak mertua takkan tahu. Maknanya tak ada siapa tahu. Kita dengan Allah je tahu. Jadi kalau kita, at least kita tahu, aku ada malas ni, aku ada malas, aku nak baiki. Itu paling kurang baiki. Sebab kita ada usaha untuk baiki. Jangan buat tak tahu, penuh alasan apa sebagainya. Hindarkan benda itu. Hindarkan semua benda itu, kan? Jadi maknanya maksudnya jadi kuliah kita sepanjang ni, at least nak habis raya kita kena bersemangat, kan? Taklah macam kita dengar kuliah ni, kan. Oh best, Ustaz Muhammad tu, Ustaz Amin tu kan ceramah dia macam-macam benda ada kau. Oh, macam-macam cerita ada. Cerita Andalusia ada, cerita orang Melayu ada, cerita orang Arab ada, cerita Palestin ada, macam-macam cerita dia ada. Dia cerita pasal apa? Entah, aku pun tak ingat lah, tapi sedaplah cerita tu. Sedap lah, cerita dia tu memang sedap lah. Jangan macam tu, kan. Jangan dengan kuliah saya sini hanya sebagai haluan telinga saja. No. Kita nak ada something dan something bergerak. Kita gerakkan usaha kita. Jangan jadi orang malas. Perangi sifat malas. Malas dan bertangguh, perangi sifat malas tu. Tukar branding diri kita, tukar kita, kan. Macam tu, kan. Jangan jadi malas. Okey. Jadi bimbang kakak, tuan-tuan muslimin, sekian saja yang boleh kita kongsikan bersama. Esok jumpa pukul 8 insya-Allah dalam kuliah kita yang ada tajuk-tajuk lain, insya-Allah, ya. Jadi maknanya jaga diri baik-baik. Amalkan gaya hidup yang baru, sosial, maknanya jarak sosial, kan? Cuci tangan. Remeh je pesanan. Remeh ni lah, kalau tak banyak tak buat. Kadang-kadang, kan. So kita kena bekerja. Tapi kalau kita tak jaga, nanti macam wabak makin merebak. Jadi kita circle of action kita pun susah buat. Contoh, kan, berbanyak hari ni dengan perintah berkurung ni, kita terpaksa circle of action kita tak banyak benda kita boleh buat. Jadi keberkatan umur, keberkatan masa, rahsia dia adalah dengan memperbanyakkan circle of action, kan? Esok pagi 8 pagi kuliah saya memang 8 pagi sekali dan 10 malam. Kurang lebih macam itulah. Kadang-kadang macam tarawih, kan, terlambat ke, atau ada urusan lain, kadang terlambat sikit dan sebagainya. Okey. Terima kasih. Cantik poket baju. Ada dia merhati dia tu, kan. Menghati baju je. Okey. Terima kasih kepada semua yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan, insya-Allah. Okey, so kita akhirkan doa dan sama-sama tasbih kafarah. Sama-sama ikut, ya, biar kita maksudnya nak baca dengan bagus, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan solehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jom kita akhiri dengan tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Sila nurtizen sekalian. InsyaAllah jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.